Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal bin Zainal daripada Dish Alimabi, dan hari ini saya akan bercerita tentang makanan tradisional yang ada di Malaysia. Dan makanan yang saya pilih adalah daripada kaum Cina, iaitu Tang Yuan. Mesti semua orang tertanya-tanyakan, Tang Yuan tu apa? Sebenarnya, Tang Yuan ni lebih kurang macam kuih tradisional Melayu kita, iaitu kuih onde-onde yang warna hijau tu. Okey, tapi Tang Yuan ni dihidangkan dalam bentuk sup ataupun kuah. Tang Yuan ni berbentuk bulat. Dan ia adalah satu simbolik dalam kaum Cina bahawa bulat itu merupakan simbol penyatuan. Maksudnya mereka duduk di meja makan tu, mereka satu keluarga bersatu dalam majlis tu sendiri. Dan juga Tang Yuan ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu satu terdapat inti dan satu lagi tiada inti. Warna untuk Tang Yuan ni dia ada pelbagai, tapi selalunya mereka akan bahagi-bahagikan Tang Yuan tu kepada beberapa warna. Contohnya macam putih tu adalah warna asal, hijau, kuning, ungu dan sebagainya. Dan ada juga yang buat Tang Yuan tu warna-warni ataupun warna pelangi, yang menjadikan ia adalah simbolik juga kepada kepelbagaian ataupun warna-warni dalam kehidupan mereka. Okey, sebenarnya Tang Yuan ni dibuat atau dihidangkan ketika musim sejuk ataupun mereka gelar sebagai Dongzi. Dongzi tu bermaksud musim sejuk akan tiba, yang menjadi simbolik kepada hari siang yang sangat pendek dan malam yang panjang, di mana keadaan cuaca pada zaman itu sangat-sangat sejuk dan masyarakat-masyarakat Cina terdahulu harus mengharungi musim sejuk tu bersama keluarga mereka. Ini kerana masyarakat zaman dahulu banyak yang mati kesejukan, dan pengumpulan keluarga tu sangat penting pada zaman dahulu. Tapi pada masa sekarang, teknologi moden membantu mereka, tapi mereka tetap akan menyambut atau merayakan perayaan ini untuk menunjukkan bahawa semangat dahulu ataupun adat-adat terdahulu dibawa sehingga zaman sekarang. Sebenarnya Tang Yuan ni ada maksud tersendiri, iaitu Tang bermaksud sup ataupun kuah dan Yuan bermaksud bulat. Tang Yuan ni dia sama bunyi ataupun lebih kurang bunyi dia dengan Tuan Yuan ataupun bermaksud penyatuan. Dan Tang Yuan ni merujuk kepada ataupun simbolik kepada penyatuan keluarga ataupun family reunion. Untuk pengetahuan semua, kuah ataupun sup Tang Yuan tu selalunya dibuat daripada daun pandan, gula batu ataupun gula merah ataupun gula biasa, dan juga air. Dan ada setengah orang suka tambahkan halia. Sebenarnya halia ni membantu untuk memanaskan badan, sebab orang dulu kan melalui musim sejuk, jadi mereka menambahkan halia untuk menambahkan kehangatan pada badan mereka. Dari zaman dulu, orang-orang kampung ataupun orang-orang pedalaman pergi ke bandar-bandar untuk mencari pekerjaan dan membina hidup mereka. Dan Tang Yuan ni untuk mengingatkan mereka untuk pulang ke rumah dan bersatu dengan keluarga. Tang Yuan ni juga simbolik kepada seseorang apabila setiap tahun baru mereka bertambah umur ataupun mereka lebih tua setahun. Jadi apabila kanak-kanak ataupun orang muda yang makan bersama keluarga, ibu bapa mereka ataupun moyang atau nenek mereka akan memberikan Tang Yuan tu mengikut umur mereka. Contohnya, jika kanak-kanak itu berumur 9 tahun pada tahun lepas, dan bila tibanya musim sejuk ataupun Dongzi tu mereka berumur 10 tahun, jadi mereka akan dapat 10 biji Tang Yuan di dalam mangkuk mereka. Saya juga ada bertanya soalan kepada pensyarah Mandarin saya, iaitu Laushe Wendy, dan dia kata pada zaman dulu buat Tang Yuan ni tak penat pun, sebab ia adalah salah satu kerja yang memerlukan kerjasama semua orang, di mana semua orang akan berkumpul dan buat Tang Yuan ni sama-sama dalam skala yang besar ataupun untuk perayaan kan, untuk satu keluarga. Jadi sambil buat Tang Yuan tu, semua orang akan bercerita ataupun berkongsi kisah mereka bekerja ataupun kisah dahulu kala kepada anak-anak muda ataupun kanak-kanak. Dan ianya adalah salah satu momen yang baguslah untuk merapatkan silaturahim dan juga berkomunikasi untuk mereka. Walaupun membuat Tang Yuan tu tidak terlalu penat kerana kita bekerjasama ramai-ramai, tapi bahagian yang penat adalah ketika mereka ingin bersembahyang, di mana mereka harus menyediakan pelbagai makanan dan juga juadah untuk dipersembahkan ketika ritual penyembahan itu nanti. Dan info yang sangat menarik untuk semua orang, selalunya perayaan musim sejuk ataupun Dongzi ini jatuh pada 22 Disember, tapi di Malaysia ia jatuh pada 21 Disember tahun ni. Jadi kalau kita ingin merasai ataupun belajar tentang adat budaya kaum Cina terdahulu kala, apa salahnya kita try buat Tang Yuan?
Sebab tak susah pun. Akan tunjukkan cara-cara masak dia lepas ini. Let's go. Bahan-bahan untuk membuat tang yuan adalah seketul gula Melaka yang dihancurkan, 2 cawan tepung pulut, juga 1 cawan air biasa, dan akhir sekali setengah cawan air panas. Mula-mula, kita ambil air masak tadi dan masukkan sedikit demi sedikit ke dalam tepung pulut dan kita akan kacaukan sehingga sebati. Bila tekstur tepung tadi dah menjadi likat macam ni, gaul, dan kita akan ulikan dough tersebut sampai dia sebati dan boleh kita bentukkan dia menjadi berbola. Nampaknya dough yang telah diuli tadi dah sebati dan lepas ni kita boleh bulatkan dia. Lepas kita uli, kita bahagikan kepada 3 kumpulan dan kita akan warnakan dia. So kita akan lihat lepas. Tada! Sekarang ni kita dah siap warnakan dia. Warna hijau, okey, warna ungu, dan juga kita kekalkan warna dia tu sendiri. Ni warna putih tapi dia sedikit terpalit dengan warna hijau. So tak apa, kita akan teruskan juga gula Melaka yang dah dipotong kecil untuk dimasukkan ke dalam berbola tang yuan kita sebagai dia punya inti. So let's go. Sekarang ni kita dah siap masukkan semua gula Melaka tadi untuk jadikan inti ke dalam tang yuan kita. Okey, sekarang kita akan buat pula kuah untuk tang yuan. Tak susah pun. Jadi benda yang pertama kita perlukan adalah 1 liter air. Yang kedua, hala yang telah dipotong. Yang seterusnya, seketul gula Melaka. Dan akhir sekali, daun pandan untuk direbuskan. Kita akan tunggu air ini menggelegak dan kita akan masukkan gula Melaka ke dalam air yang menggelegak tu nanti. Kita masukkan pandan. Kita masukkan hala yang telah dipotong tadi. Dan akhir sekali, kita campakkan gula Melaka. Nampaknya kita punya kuah dah siap. Buka, dia akan jadi macam ni. Jadi, sebenarnya kita akan masukkan tang yuan yang kita dah siap buat ke dalam kuah tadi. Sekarang ni dia punya tang yuan dah timbul di muka, so kita akan angkat dah ni. Kita angkat sikit, kita akan angkat saki baki yang ada. Tang yuan tu kita dah angkat, so ni kuah dia basically nampak macam tak lawa tapi kita akan rasa. Inilah tang yuan yang telah siap dimasak. So siapa-siapa yang kat luar sana, tak susah pun nak buat dan banyak lagi makanan tradisional yang kita boleh buat kat Malaysia ni. Jadi, itu sahaja daripada saya dan semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak menceritakan tentang sebungkus nasi lemak. Hari ni kita akan menceritakan tentang asal-usul nasi lemak ni. Daripada mana dia berasal, lepas tu cara nak buat nasi lemak ni, lepas tu macam mana dia dipanggil nasi lemak. Okay, nasi lemak ni dia terkenal dari zaman dulu dah ni, daripada zaman Melayu yang lama punya sampai sekarang. Nasi lemak ni kita boleh makan tak kira pagi, petang ke, malam ke, kita boleh makan nasi lemak ni. Nasi lemak ni dia dapat nama sebab nasi ni bukan dimasak dengan biasa, dimasak dengan santan. Nasi lemak biasanya dia dihidangkan dengan telur, lepas tu kacang, ikan bilis. Tapi zaman sekarang dah moden orang dah campur-campurkan nasi lemak ni, ada bubur dengan ayam, dengan sotong, kerang, dengan daging, macam-macam lagi lah. Okay, nasi lemak ni sebenarnya ada sejarah dia.
pada zaman Kesultanan Melaka, terdapat seorang ibu tunggal dan anak bernama Mak Kuntum dan Seri. Disebabkan suami Mak Kuntum meninggal dunia dalam peperangan, Mak Kuntum ni terpaksa pergi mencari kerja untuk mencari sumber pendapatan. Bila Mak Kuntum ni pergi cari kerja untuk sara anak dia ni, Seri ni, anak Mak Kuntum ni duduk rumah, dia tak boleh nak buat apa lah. Jadi dia tolong mak dia masak, sedai baju semua. Nak dijadikan cerita sejarah nasi lemak ni kan, Seri tu selalu duduk rumah kan, dia masak kan. So Seri ni satu hari tu dia boring, dia asyik makan nasi putih dengan lauk kan. So dia rasa jemu asyik makan nasi putih je. So dia mencuba kaedah baru, iaitu memasukkan lengkuas dekat dalam nasi tu. Dan nak masak nasi tu, dia masukkan lengkuas dan dia bubuh daun pandan untuk naikkan bau nasi tu. Jadi bila Mak Kuntum ni balik rumah kan, Seri ni hidangkanlah nasi tu dekat mak dia, dekat Mak Kuntum tu. Mak Kuntum pun terkejut tengok nasi tu, bau yang harum kan. Mak dia terkejut sebab Seri tak pernah masak nasi macam tu. Lepas tu Mak Kuntum tanya dekat Seri, "Seri, kau masak apa ni?" Itu Seri cakap, "Nasi le, Mak." Lepas tu mak dia tanya lagi, "Kau masak apa ni, Seri?" "Nasi le, Mak." So daripada situ terjadinya nasi lemak. Nasi le mak kan, nampak tak? Bila Mak Kuntum tanya dekat Seri, "Masak nasi apa tu?" Seri cakap, "Nasi le mak." So gabungan nasi le mak jadilah nasi lemak. Itulah sejarah terjadinya nasi lemak. Kuncinya daripada Seri boring makan makanan yang sama tiap-tiap hari, so dia mencuba variasi baru dengan menambahkan lengkuas, santan dan pandan dalam nasi tu. So terjadilah nasi lemak. Okay, so hari ni saya nak tunjukkan kat korang nasi lemak yang ni, nasi lemak yang dah ada, yang dah ni lah, dah di-upgrade lah. Nasi lemak yang susah nak dapat, hanya dekat Perak je ada nasi lemak ni, iaitu nasi lemak kari udang. Memang ada dekat Perak je nasi lemak kari udang ni. Dekat negeri-negeri lain tak ada. Dekat Perak je ada nasi lemak udang ni. So, jom kita makan. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So hari ini saya akan membuat satu video dokumentari tentang masakan tradisional. So kumpulan kami dapat masakan tradisional daripada kaum India. So hari ini saya akan tunjukkan cara untuk memasak kari. Sebelum tu kita kena tahu dulu asal usul kari ni daripada mana. So let's go guys. Okay guys, istilah kari ni dia berasal daripada Tamil, yang merujuk kepada satu hidangan sampingan lah, hidangan sampingan yang dimakan bersama-sama dengan nasi. Selain itu, daun kari yang dikenali dalam bahasa Tamil iaitu Karuvapillai, dan ataupun lebih dikenali sebagai daun hitam, digunakan dalam berbagai-bagai hidangan umum di selatan, yang dibuat daripada sayur-sayuran dan daging. Dan biasanya kari ni lebih sesuai kita makan dengan nasi. Okay, so kita dah tahu asal usul kari ni daripada mana. So jom saya tunjukkan bahan untuk masak kari dan cara untuk masak kari. So stay tune guys. Okay, step yang pertama, kita akan buang sisik ikan di bahagian kiri dan kanan ikan, dan kita akan buang segala kekotoran yang ada di dalam ikan seperti video di sebelah. Okay, selepas kita dah buang sisik-sisik ikan dan segala kekotoran yang ada dalam ikan, kita akan hiris bawang dengan kecil. Okay, selepas kita dah hiris bawang semua, kita panaskan minyak dan kita akan masukkan 4 serangkai itu, iaitu buah pelaga, kayu manis, bunga lawang dan bunga cengkeh ke dalam minyak yang telah panas tadi.
Okey. Step yang seterusnya, bila kita dah masukkan bunga cengkeh, bunga lawang 4 serangkai tadi, dan kita dah masukkan daun kari sekali dalam minyak yang telah dipanaskan, kita akan masukkan pula rempah kari yang telah dicampur dengan sedikit air dan sedikit cili kering ke dalam kuali yang kita telah letak 4 serangkai dan daun kari tadi. Okay guys, untuk step yang terakhir kita akan masukkan santan. Selepas kita masukkan santan, kita akan gaul sekejap, and then lepas tu kita akan masukkan ikan ke dalam kari yang kita buat tadi. Okay, kita dah pun siap kita punya kuah kari. So saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi tengok video saya cara memasak masakan tradisional daripada bangsa India, iaitu kuah kari. So terima kasih kerana sudi tengok video saya. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arashna Juga. Hari ini saya nak menceritakan salah satu makanan tradisional masyarakat Melayu yang berasal dari Bangkai Timur. Makanan tersebut diberi nama laksam. Laksam amat terkenal sebagai salah satu menu sarapan pagi di negeri Kelantan. Kini ianya bukan hanya terdapat di negeri Kelantan saja, malah telah diperkenalkan sebagai salah satu menu utama sarapan pagi di tempat-tempat lain juga di Malaysia. Ianya diperbuat daripada tepung beras dan jagung. Kemudian dimakan dengan kuah ikan yang bersantan pekat, digaul juga dengan ulam-ulaman dan sambal. Bahan yang diperlukan untuk membuat laksam ialah 2 cawan tepung beras, 1/2 cawan tepung gandum, 2 sendok kecil tepung ubi, 4 cawan air suam dan secubit garam. Okey, dah tahu kan macam mana nak buat laksam kan? Biasanya kita nak ajar macam mana nak buat kuah santan yang pekat untuk dimakan bersama laksam. Jom ikut saya. Beberapa biji bawang merah, seinci halia, ikan selayang yang direbus. Masukkan bahan yang dikisar ke dalam periuk. Masukkan tulang ikan yang dikisar dan ditapis. Kacau di atas api perlahan. Bila dah separuh masak, masukkan 2 keping asam keping. Tada! Inilah rupa kuah santan yang pekat dan sedia untuk dimakan bersama laksam. Laksam perlu dipotong kecil-kecil agar senang untuk dimakan. Ulam-ulaman yang diperlukan untuk dimakan bersama laksam seperti tauge, kacang panjang, timun dan kubis. Asam limau, belacan dan sedikit garam. Dan sambal lada. Inilah bahan-bahan atau elemen yang perlu ada untuk dimakan bersama laksam. Masukkan laksam. Masukkan ulam-ulaman yang kita perlukan seperti tauge, timun, kubis dan kacang panjang. Tuangkan kuah santan yang kita masak tadi ke atas laksam. Letakkan sesudu sambal lada dan asam limau.
dan sedia untuk dihidang sama juga. Anda tengok macam mana nak buat lasam dan kuah dia. Agak senang dan simple saja kan. Anda boleh cubanya di rumah dan menikmatinya bersama sisa keluarga. Dan saya ucapkan selamat mencuba. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akif Muhammad Lutfi. Hari ini saya akan menceritakan tentang makanan tradisional di Malaysia. Maklum kita tahu bahawa di Malaysia ni terdapat berbagai jenis kaum. Antara kaum majoritinya adalah kaum Melayu, India dan Cina. Setiap kaum itu memiliki makanan tradisional itu sendiri, seperti orang Melayu nasi lemak, nasi kerabu dan sebagainya. Manakala orang Cina pula ialah nasi ayam, taufu kuah dan sebagainya. Orang India masakan yang berkari seperti kari ikan, kari kambing. Itu orang India. Tapi spesialnya hari ini saya akan menceritakan bukan tentang kari, tapi tentang makanan yang kita selalu makan pada waktu pagi, sarapan lah kiranya. Makanan ni memang agak famous di kalangan orang Melayu dan juga orang India sendiri. Makanan ini biasa didapati di kedai mamak, mana-mana saja kedai mamak yang ada di sekitar. Memang confirm ada masakan yang ni, confirm jaminan 100%. Kemudian ni masakan ini rasa dia agak unik. Memang unik, jarang kita dapat rasa makanan macam ni. Tapi ada juga orang yang tak suka makanan ni. Tapi kalau saya sendiri, saya memang suka masakan ni. Masakannya ialah tosai, ataupun dalam bahasa Indianya ialah masala dosa. Okey. Masala dosa ni dia berasal daripada selatan India dan berasal daripada kata masala dosa tu, dosa nama dari Anjali. Okey. Manakala pada orang Tamil mereka memanggilnya ialah dosai. Manakala pada orang Kamanda pula mereka memanggilnya dos. Tetapi pada orang Malayam mereka panggilnya dosa. Ini terdapat pelbagai nama ikut pada tempat. Ini biasa dimakan dengan kuah putih yang dibuat pada santan atau kelapa sebab dia berasa masam. Serta ini juga biasa dimakan dengan kuah dal dan juga kari. Kalau orang Malaysia pula dia suka makan dengan sambal. Orang Malaysia dia memang suka makanan pedas agaknya. Okey, cara penyediaannya ialah beras yang direndamkan semalaman, yang dicampur bersama kuah kacang dail hitam, yang direndam semalaman dan dicampurkan sehingga menjadi satu sebatian yang pekat. Kemudian sebatian itu dicurahkan di atas kuali lepe sehingga dia bertukar warna ke kuning keemasan. Kemudian dihidangkan di atas pinggan bersama dengan kuah putih, kari ataupun kuah dal. Biasanya ia dimakan pada waktu pagi. Orang sarapan macam kan orang makan pada waktu pagi. Itulah masala dosa ni. Kalau orang Malaysia panggil masala dosa ini adalah tosai. Tosai. Dia rasa dia bagi saya memang unik sebab dia rasa masam dia. Rasa masam bukan daripada kuah, daripada rasa tosai itu sendiri, rasa masam dan dicampurkan dengan kuah putih tu. Dia kira unik lah. Jarang kita dapat rasa roti yang masam sejenis roti. Dan ia juga bukan dibuat pada gandum, ia dibuat daripada beras yang telah direndam semalam. Itu saja daripada saya. Pesanan terakhir saya, kalau siapa yang belum cuba, perlulah cuba tosai ni. Pergi je mana-mana mamak, semua ada dan ini. Terima kasih, itu saja. Bye. Okay kan, inilah masala dosa dalam bahasa India. Bahasa Melayu dia tosai. Tosai. Ni kuah-kuah dia. Hari ni tak bagi kuah putih, bagi kuah merah. Tapi rasa sama, masam tak? Ni yang dia lebar, nipis. Ni tosai.